Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini siaran analisis awani. Mengikut statistik terkini yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) menunjukkan bahawa kadar penembusan jalur lebar negara pada akhir 2014 mencapai sekitar 70.2%. Dan sasaran negara untuk memberi akses jalur lebar kepada rakyat di seluruh negara menjelang akhir 2015 ini sekitar 75%. Dan menjelang 2020 dianggarkan ataupun diharapkan keseluruhan negara kita akan mendapat penembusan jalur lebar bertaraf kelajuan tinggi pada 2020. Apa maksud semuanya ini? Untuk memberi satu imbangan kepada jurang ekonomi antara wilayah dan juga merapatkan akses pengetahuan dan juga informasi daripada bandar dan luar bandar. Kerana kita tahu pada era milenium ini ICT ataupun komunikasi menjadi satu tools, alat dan platform yang paling ampuh untuk merapatkan ruang-ruang ini. Tetapi ada impak-impak yang di sebaliknya. Apakah impaknya? Itu yang akan kita bincangkan pada malam ini kerana beberapa hari lagi akan berlangsung satu persidangan besar di Bangi dan diambil oleh ataupun Fakulti Sains Sosial dan juga Kemasyarakatan UKM untuk melihat ruang-ruang ini dalam perdebatan baru wacana berkenaan dengan komunikasi dan juga media. Jadi bersama saya pada malam ini Profesor Madya Dr. Norma Mustafa. Selamat datang Prof. Pengurusi Pusat Pengajian Media dan juga Komunikasi UKM, dan juga sahabat saya Profesor Madya Dr. Ali Salman, lama tak datang ke Sarawani, pengarah Mention 2015. Okey, mungkin Prof. Dr. Norma, Madya Dr. Norma, kita lihat statistik ini menunjukkan bahawa Malaysia ingin menjadi sebuah negara maju yang berasaskan knowledge based economy. Pastinya penembusan jalur lebar, penembusan internet dan juga internet berkelajuan tinggi ini begitu ataupun penting. Tetapi bagaimana kita mengimbangi? Dalam kita bercerita tentang penembusan ini juga, beberapa bulan yang lepas kita kecoh saranan pihak berkuasa akan mengawal akses Facebook, sosial media dan sebagainya. Tetapi bukan itu saya rasa objektif yang dimahukan, tetapi melihat kekalutan apa yang berlaku di dalam sosial media kita, sama ada melalui email, melalui YouTube, melalui Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, seolah-olah kita tiada kawalan yang ampuh untuk menerima impak letusan komunikasi sebegini. Jadi mungkin untuk awalnya komen Dr. Norma. Okey, terima kasih Saudara Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, berbalik kepada persoalan setakat mana media kita ni dikawal, dikawal oleh kalau kita lihat media, terutamanya media sosial, media baru kini, dari segi pengawalannya dia sebenarnya terletak pada diri individu atau halayak itu sendiri yang itu yang paling penting ya. Sebabnya kalau saya rasa kalau apa pun undang-undangnya dia berbalik juga pada diri kita yang betul menggunakannya itu Dan kalau kita lihat usaha katalah ada ura-ura nak menyekat penggunaan ini, sebenarnya saya rasa itu bukan satu langkah yang bijak. Sebabnya kita lihat negara maju pun menggunakan media baru ni untuk berkongsi maklumat dengan, sebab kita tak dapat nafikan bahawa media baru ni memang satu alat yang memang memudahkan kita untuk berhubung antara satu sama lain. So kalau kita saya rasa kalau kita menyekat penggunaannya, dah tentu maklumat tu sukar untuk sampai kepada halayak, terutamanya daripada maklumat-maklumat tentang kerajaan kepada masyarakat. Ya, Dr. Ali, kalau kita lihat statistik juga penembusan telefon mudah alih di Malaysia 148.5%, antara yang tertinggi di Asia dan juga tertinggi di ASEAN. Liputan LTE 4G kita setakat hari ini sekitar 20%, dan kita akan terus melihat peningkatan dari tahun ke tahun, dari masa ke semasa. Menunjukkan bahawa ini merupakan satu ruang yang besar yang kalau kita dapat memanfaatkan secara baik, manakala akan memberi kataupun impak kepada pertumbuhan ekonomi. Dan kita tahu ini adalah tumpuan kerajaan juga kepada digital Malaysia. Bagaimana dalam aspek
persidangan kali ini untuk melihat perkembangan media, akses informasi kepada masyarakat dan juga komunikasi yang sampai kepada masyarakat untuk diambil peluang dalam konteks semaksimum yang mungkin pada pandangan Dr. Ali. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang kita tak boleh nafikan bahawa di dunia ini mau tak mau pun kita mesti menerima media baru ni, dan contoh Malaysia nak jadi negara maju menjelang 2020. So yang saya nak cakap macam ni, ada setengah orang yang guna media baru ini melalui telefon bimbit. Dia bukan guna untuk memperkakasan diri, cuma guna untuk hiburan semata-mata. Kalau kita nak capai digital inclusion, inklusi digital, mesti ada penggunaan yang memperkakasan diri untuk keterlibatan partisipasi dalam hal-hal isu masyarakat, isu pembangunan. So yang tu yang kita perlu untuk dicapai di masa konferens ini. Kita ada beberapa kertas kerja yang sentuh memang bidang-bidang inilah, macam mana untuk cabaran untuk menghadapi kegunaan yang berfaedah dengan ala-ala media baru ini. Jangan guna untuk benda yang boleh membawa isu yang tak sengaja. Contoh macam media baru ini adalah satu alat yang I boleh katakan adalah padang dua mata, double edged sword. You boleh guna untuk kebaikan, boleh guna untuk keburukan. So manusia sendiri macam Dr. Norma cakap tadi, kena ada kawalan diri sendiri. Apa you mau guna untuk media baru itu? Kita tidak asing lagi dengan email, dengan social media, dengan Google. Hari ini orang lebih kenal Google daripada cikgu, saya rasa. Orang lebih rapat dengan telefon bimbit berbanding kelas mereka ataupun pejabat mereka. Mereka lebih rapat dengan kenalan dalam WhatsApp atau dalam Facebook berbanding saudara mereka ataupun rakan-rakan sekelas mereka. Menunjukkan impak sebegitu hebat teknologi komunikasi, internet dan juga social media. Tetapi dalam persidangan kali ini, persidangan akan memberikan banyak sub-sub topik. Mungkin Dr. Norma nak angkat apa sub-sub topik yang akan dibincangkan dalam Mention 2015 kali ini. Okey, untuk persidangan kali ini kita setakat ni kita dah ada 72 kertas kerja yang akan dibentang oleh para akademik, pengamal media, pihak industri. Okey. Antara isu-isu semasa yang kita akan highlightkan dalam persidangan ini adalah yang berkaitan dengan kesan media. Okey, itu yang paling pentinglah. Kita ada pembingkaian media, macam mana media tu memframekan sesuatu isu kepada masyarakat. Kita ada media dan identiti. Okey, kita ada bagaimana tentang literasi media. Okey, kita ada komunikasi kesihatan, kita ada gender, tentang gender, okey. Dan banyak lagi sebenarnya yang diliputi dalam 72 kertas kerja penuh. Okey, Dr. Norma dan juga Dr. Ali, kita akan rehat yang pertama. Selepas ini kita akan berbincang lagi tentang persidangan Mention 2015 ini, kerana kita tahu akses kepada maklumat ini begitu penting, dan antara industri yang paling terkesan ataupun mendapat manfaat secara langsung kepada komunikasi jalur lebar ataupun internet berkelajuan tinggi adalah seperti e-dagang misalnya, dan juga kandungan kreatif. Bagaimana kita melihat pertumbuhan industri-industri ini yang memberi impak kepada pertumbuhan peluang pekerjaan dan juga growth ataupun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhannya kepada negara kita seperti Malaysia. Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam kita membicarakan media dan juga globalisasi terhadap impak kepada negara, Profesor Madya Dr. Norma dan juga Profesor Madya Dr. Ali Salman. Dr. Norma, kalau kita lihat persidangan kali ini memberi banyak penumpuan kepada tema-tema yang memberi perdebatan terus kepada apa yang berlaku di hadapan kita. Isu berkaitan dengan media dan juga gender, isu berkaitan dengan orang muda, remaja dan juga impak sosial media, dan juga kita melihat banyak perkara berkaitan dengan
popular culture, dan itu sedang berlaku. Kalau kita lihat hari ini, ramai rakan-rakan kita sama ada yang bekerja ataupun mereka lakukan part time, berniaga secara dalam talian, e-dagang misalnya. Mereka mendapat duit ribuan ringgit per sebulan dan memberi ataupun impak kepada industri lain seperti Korea misalnya, logistik dan sebagainya, dan juga memberi peluang kepada pekerjaan kepada anak-anak muda yang lain. Ini menunjukkan satu perubahan lanskap ekonomi yang benar-benar berbeza. Kalau 10 tahun lalu, tak payah jauh lah, 10 tahun ke 15 tahun, 20 tahun lalu, kita tak nampak orang berniaga dalam Facebook boleh buat beribu-ribu ringgit sebulan. Dr. Norma nak komen tentang ini, dan mungkin itu yang akan dibincangkan juga dalam Malaysia 2015. Okey, terima kasih Nazri. Saya rasa satu istilah yang boleh merangkumi apa yang kita katakan ini adalah sebab globalisasi. Ya. Okey, sebab globalisasi itu kita lihat akibatnya memberi macam-macam impak kepada masyarakat. Dan bila kita kaitkan dengan ekonomi, itulah timbulnya yang berniaga secara online, sebab semuanya mudah, semuanya boleh. Yes. Ada akses ya. Yang penting akses. Betul. Dan akses satu dan kemahuan itulah. Sebab dan kemudahan media itu sendiri yang memudahkan. Ya. Dr. Ali, kalau kita lihat juga dulu kalau kita bercerita tentang media, dia agak eksklusif kepada pemilik taruh, sama ada negara, pemilik syarikat media, surat khabar ataupun televisyen. Tetapi hari ini akibat globalisasi media, kalau kita lihat media mainstream ni mungkin dia bukan mainstream lagi dah. Yang mainstream adalah di dalam internet, di dalam social media, blogs, portal social media dan sebagainya. Menunjukkan bahawa perdebatan ini sedang berlangsung di kalangan para akademik, para pengkaji-pengkaji media, bahawa dahulu mungkin kita boleh mengawal dengan mudah sumber maklumat. Dan juga pemikiran maklumat yang diterima oleh rakyat itu mudah sekali di set up ataupun dikontrol, dikawal. Tetapi apa yang berlaku misalnya tragedi di Mina misalnya pada minggu lalu, tragedi kren runtuh di Masjidil Haram. Dulu mungkin di kawasan tersebut saja yang tahu ataupun sebahagian pengamal media yang tahu, tetapi hari ini is lifetime dan secepat mungkin pelbagai pandangan diberikan tentang insiden tersebut. Bagaimana kita melihat isu ini, Dr. Ali? Terima kasih. Ini kalau kita balik kepada masyarakat makluhan yang dulu cakap the global village, maknanya dunia macam satu kampung. Maknanya kalau dulu ada isu yang berlaku di Saudi, mungkin ambil beberapa hari untuk sampai ke Malaysia. Tapi sekarang raya ada alat sebagai social media, WhatsApp dan lain-lain. Raya sekarang jadi apa yang orang panggil citizen journalist, maknanya wartawan raya. Satu lagi sekarang raya sendiri akan jadi yang kita panggil prosumers. Kalau dulu kita only consume, sekarang kita produce and consume. Macam ada beberapa isu pun sebelum kita dengar daripada radio atau TV, dah keluar dalam social media already. Mana sekarang social media jadi the trendsetters. Maksudnya kalau sekarang pun ada beberapa berita, sosial media yang mencetus berita itu baru channel yang kita panggil traditional channel angkat berita itu. So mana dia set the agenda, public agenda to affect the mainstream agenda. So ini baru ada satu cabaran, tapi kalau kita mengenai dengan baik tak ada masalah. Itu bagi untuk merekonsili malu dengan berhemah, janganlah fitnah lah, itu yang penting. Dr. Norma, seperti kami ni di Astro, kalau kita boleh imbas kembali satu ketika dahulu, mainstream berita seperti berita di Awani ini yang ditunggu-tunggu oleh orang ramai. Begitu juga di saluran yang lain. Mereka akan melihat sebagai satu rutin, malam mereka akan melihat berita. Tetapi orang konsum berita hari ini sepanjang masa, mobile, mudah alih di tangan mereka dengan adanya smartphone ataupun telefon pintar. Dan mereka mahukan kecepatan. Mereka mahukan sesuatu yang mudah, yang diakses dengan cepat. Mereka mahukan sesuatu yang boleh mereka bersama-sama dalam membuat berita tersebut. Maksud partisipasi to create the news, seperti mana Dr. Ali katakan citizen journalist itu. Tetapi dalam hari ini juga seolah-olah pasaran juga agak lambat respon tentang perkara ini. Kalau kami di Astro ini menunggu saban minggu
ratings yang akan dikeluarkan oleh agensi. Tetapi kami tidak pandang rating itu sebagai satu benda yang besar dan dominan pada hari ini. Kerana kami tahu portal kami, akses melalui digital adalah lebih besar berbanding apa yang mereka berikan untuk mereka yang melihat TV saban hari. Jadi adakah itu juga akan menjadi perbincangan dalam persidangan kali ini? Ya, seperti yang saya kata tadi, isu globalisasi dan kalau saya boleh merujuk kepada tema persidangan ini, iaitu globalisasi dan transformasi. Kita nak melihat apakah realiti semasa, trend semasa, apakah cabaran dia, dan juga apakah aspirasi ataupun harapan-harapan kita pada masa akan datang tentang media sosial ini, terutama media sosial lah. Kalau kita lihat, betul, kalau dulu berita wartawan pergi keluar, cari berita, balik buat berita. Sekarang tak perlu lagi. On the ground. Yes. On the spot, betul, boleh hantar dan dia boleh boleh on air pun betul, kan? Secara langsung. Yes, dia maksudnya semuanya mudah dan semasa. Dan kalau kita lihat dari segi kesemasaan berita melalui media baru ni, sebagai pengunjung kita perlu ada sifat selektif lah. Tak boleh terus terima je, tapi perlu menapisnya. Kawalan kendiri. Kawalan kendiri itu seperti saya kata tadi. Okey, Dr. Norma dan juga Dr. Ali, kita rehat yang kedua. Selepas ini, siapa yang boleh menyertai persidangan kali ini dan juga apakah ataupun rakan-rakan strategik yang menganjurkan bersama. Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam kami membicarakan media dan juga globalisasi sempena Mention 2015 ataupun Conference on Media and Communication 2015 2015 di RHR Hotel Uniten Bangi. Okey, Dr. Profesor Muhammad dan Dr. Norma Mustafa, siapa yang menjadi rakan strategik untuk persidangan kali ini? Okey, untuk persidangan Mention 2015 ini, rakan pintar kami adalah Jabatan Penerangan, yang mana bila kita usulkan pelawaan untuk mengajukan persidangan bersama dan mereka bersetuju, sebab kalau sebagai orang akademik ni, kita memang nak berkongsi sebenarnya. Berkongsi dapatan-dapatan hasil kajian berdasarkan pendidikan kita, dan Jabatan Penerangan melihatnya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk disebarkan kepada masyarakat. Sebab itu dia kali ini bersetujulah untuk bersama kami untuk menganjurkan persidangan. Apabila kita bercerita tentang media, komunikasi dan juga globalisasi ini, Dr. Ali, kita tak boleh nafikan keterlibatan pemegang taruh ataupun stakeholders. Stakeholders hari ini, media saya rasa semua orang. Bukan orang media seperti kami lah, ataupun pengkaji seperti Dr. Norma dan juga Dr. Ali. Mereka berada di lapangan. Mereka yang membuat kataupun urus niaga. Mereka yang berinteraksi secara langsung dengan ribuan pelanggan mereka. Adakah pemegang-pemegang taruh ini juga akan menjadi sebahagian pembentang-pembentang nanti, Dr. Ali? Okey, dalam conference kita memang kita buat setiap 2 tahun, biennial conference. Biasa kita ada academician, ada ahli akademi, ada pemain-pemain industri player. So maknanya memang adalah luas kita punya partisipan tu yang terlibat tu. So maknanya ada juga dari industri, bukan oleh akademi sahaja. So mesti ada pelajar juga yang muda-muda yang belum lagi sampai tahap scholarship, mereka masuk juga. So maknanya pemegang taruh memang semua ada masuk dalam konferensi ini, terlibat. Hasil persidangan kali ini adakah juga akan memberi impak kepada bagaimana kita menyediakan silibus pengajian pelajar komunikasi di fakulti misalnya? Kerana saya rasa kalau hanya mereka terperap dalam bilik kuliah ataupun hanya berharap apa yang akan disampaikan oleh profesor ataupun profesor media dan juga penyelidik di universiti, saya rasa mereka ketinggalan. Kerana di luar ini, pergerakan berkenaan dengan komunikasi, media, kalau boleh saya kongsikan bersama, adalah secepat every second. Kerana kita berada dalam era digital, bukan analog lagi. Perubahan berita begitu pantas, perubahan cara kita konsum berita berlaku sepanjang masa.
kita melihat kehendak khalayak ataupun audiens juga pelbagai, begitu hybrid, bukan hanya satu template yang sama seperti sebelum-sebelum ini. Bagaimana Dr. Norma melihat? Okey, sebab itu kami mengadakan persidangan ini nak berkongsi dengan khalayak terutama masyarakat tentang apakah perkembangan-perkembangan ataupun hasil kajian kami yang dikira terkini dalam bidang media ini. Sebab itu kami nak mengadakan persidangan ini dan juga hasilnya nanti akan dibukukan. Okey, ada jurnal, ada buku. Okey, dan maksudnya bila ada persidangan ni, maka ilmu terkini dalam bidang media ni akan tersebar. Itu harapan kami lah. Ada kata pun Dr. Ali, silakan. Dan tambah lagi, kita juga adalah menggalakkan kita punya pelajar untuk terlibat, untuk jadi pembantan, jadi juga audiens. So maknanya mereka akan dapat ilmu yang daripada kajian. So boleh untuk dalam ilmu mereka dalam, so bukan dalam kelas sajalah, boleh ilmu yang baru secara dalam kajian. So boleh untuk menambahkan ilmu untuk pelajar-pelajar. Okey. Mungkin Dr. Norma nak mention bila persidangan akan berlangsung dan dari tarikh bila dan sebagainya. Okey, untuk makluman semua persidangan mention 2015 ini akan dijalankan pada 5 hingga 6 Oktober ini bertempat di RHR Hotel Uniten di Bangi. Sepanjang 2 hari, 5 dan 6 juga Oktober di RHR ataupun dulunya Hotel Residence di Unit 10 Bangi. Dan anda boleh ke laman web mention 2015, ada ataupun maklumat yang perlu untuk anda dapatkan berkaitan dengan persidangan kali ini. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Norma Mustafa, Pengerusi Pusat Pengajian Media dan juga Komunikasi KM, dan juga Profesor Madya Dr. Ali Salman, Pengarah Mention 2015. InsyaAllah kita akan hantar delegasi Esra Awani untuk membuat liputan dan juga berkongsi dengan pembentang-pembentang dan juga audiens yang hadir. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform sosial media kami, dan jangan lupa muat turun aplikasi esrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.